Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jamil Baharom. Okay, so pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang support saya dengan subscribe channel YouTube saya. Sehingga hari ini 12 September 2020 kita dah capai 11,000 subscriber. Okay, so saya ada challenge untuk anda dan untuk saya sendiri. Okay, seandainya subscriber ini mencecah 100,000, okay, saya akan keluarkan sejumlah duit iaitu sebanyak RM100,000. Okey, yang mana sebahagian daripada 100,000 iaitu 50,000 kita akan sumbangkan kepada orang yang memerlukan dan sebahagian lagi 50,000 kita akan buat giveaway. Macam mana on tak on? Okey, so anda kena bantu saya untuk share saya punya channel YouTube di media sosial masing-masing. So kepada anda yang belum subscribe, so boleh lakukan dengan segera iaitu dengan pergi ke sebelah kanan ini dengan klik button subscribe, kemudian anda boleh klik button tombol loceng dan on untuk all notification supaya setiap video yang saya upload anda tak terlepas. Okey, sebab dia akan bagi notification kepada anda. Okey, satu lagi, kalau anda jumpa iklan macam ni, okey, gentle, tolong jangan skip iklan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak berapa jelas permulaan volume yang TJ terangkan dalam video tu. Mungkin kalau boleh tambah ikon tangan atau anak panah dalam video tu. Terima kasih atas ilmunya. Okey, soalan daripada Cikgu Santai Channel. So far, saya minta maaf di video yang saya tunjukkan tempoh hari. Okey, saya record menggunakan laptop. So, waktu tu saya pergi KL dan saya record menggunakan laptop dia. Jadi, saya lupa untuk marking yang macam kita tanda macam ni kan. Kalau kita klik dia ada nampak cursor dekat situ. Okey, dan anak panah pun tak nampak. So far saya ulang sekali lagi. Okey, apa yang dimaksudkan tentang permulaan volume. Okey, permulaan volume. Okey, kalau kita tengok beberapa kaunter saya bagi contoh Okey, kita ambil Asia Apply Alright, so volume yang bawah ni adalah volume. So kalau kita pergi ke indicator, alright, kita ketik volume ni, nampak? Apa yang bezanya? Okey, ada bar dekat bawah ni So kalau kita buang volume tak ada lah nampak indikator volume tu. So kita tengok pada volume, apa perbezaan volume yang saya maksudkan. Okey, untuk kita nak buat sesuatu analisis saham, analisis counter, okey, jadi kita kena tengok perbezaan volume. Itu yang saya ajar. Okey, untuk menentukan trend kita kena tengok perbezaan volume. Alright, so kita tengok dekat sini. Kalau nak clear lagi anda kena pergi tengok dekat atas ni. Okey, volume nampak tak berapa dekat atas tu. So contoh saya letak cursor dekat sini. Volume dekat atas hanya 50K sahaja. Jadi 50K tu anda darablah dengan dekat atas ni juga ada open, high, low, close. Okey, kita ambil open dengan close sahaja untuk kita ambil average. Contoh dekat sini saya letak. Open bersamaan dengan 138. Susah kita pergi tengok kat sini. Open bersamaan dengan 007. Okey, close 0075. Jadi kita ambil di tengah-tengah. So kita boleh pakai minimum lah 007. Jadi volume dia bersamaan dengan 0.29 million ataupun 290,000 unit. Jadi anda darab lah 290,000 unit didarab dengan 7 sen. Berapa volume ringgit yang dikeluarkan ataupun transaction yang dibuat pada hari tersebut. Nampak tak? Sikit dah sebenarnya. Okey, kalau kita boleh tunjuk, kalau saya cuba calculate kepada anda, okey, kalau kita tengok dekat situ 290,000, okey, unit kita darab dengan 0.07. Okey, transaction pada hari tersebut iaitu pada tarikh 27/3. Anda kena tengok dekat atas tu. Dekat nama nama kaunter Asia Apply dalam kurungan 0105 nampak tak tarikh 27/3. Saya tak boleh larikan cursor lah sebab nanti data akan berubah. Okey, 27/3/2019, open 007, high 0075, low 007, close 0075, volume 290,000. Okey, so volume kalau kita darab 290,000, kalau kita ambil harga dengan harga average pada hari tersebut 7 sen, maka transaction dalam ringgit Malaysia hanya RM20,000 sahaja ataupun RM20,300 sahaja pada hari tersebut. Ingatlah, 20,000 sahaja. Tapi bila kita kira dekat area yang ada volume dekat sini, cuba kita tengok volume dekat atas. 20 juta. Okey, 20 juta unit. Bukan lot lah, 20 juta unit. Kita darab dengan harga pada ketika itu. Open 135, close 13. So kita ambil 13 sen saja. So kita darab dengan 13 sen. Okey, nilai transaction pada 17 hari bulan 6 adalah 2.6 juta. Kebetulan ke apa? 2.6 juta. Yang mana tadi 20,000 saja.
Nampak tak perbezaan? Takkan kita nak kira satu, betul tak? So kita hanya tengok dia punya indikator sajalah. So kita tak perlu nak buat calculation setiap kali nak tengok perbezaan volume, sedangkan dia dah memudahkan kita untuk tengok ada tak perbezaan volume. Yang mana sebelum ni kalau saya bahasakan bahasa Kedah yang saya selalu cakap ni, rincit-rincit dekat sini, tiba-tiba main kat sini banyak, nampak tak? Itu maksud dia perbezaan volume. Kalau boleh saya marking dekat sini, ini nampak tak perbezaan volume daripada yang sebelum-sebelum ni. Okey, itu yang kita ambil trend daripada perbezaan volume. Okey, so just terangkan berkenaan dengan apa yang saya maksudkan dengan perbezaan volume. Okey. Okey, soalan daripada Muhammad Izwan. Salam TJ, nak tanya sikit. Dalam video ni TJ ada share satu counter yang dah keluar signal buy, tapi dalam video 10 live trade pada 18/9 tahun 2020. Okey, TJ beli dua counter yang totally different daripada video 9. Okey. Boleh terangkan sikit? Thank you. Bagi kawan-kawan yang ada soalan sama boleh like soalan ni, harap TJ will be noticed. Okey. So macam ni. Video yang 9 saya bagi penerangan advance, okey, berkenaan bagaimana kita nak buat pemilihan counter. Okey. General, faham tak? General counter. Okey, so kita nak cari counter yang macam mana? Kita nak cari counter yang 5 ciri tu. Itu perkara asas sekali saya akan ajak kepada semua. Okey. Pertama sekali, nak cari counter, kita cari counter yang selamat. Maksudnya agak selamat lah. Okey, biarlah yang uptrend. Ciri-ciri dia saya dah bagi. Yang pertama syariah, yang kedua volume, harga, induk sahaja dan uptrend. Kelima-lima ciri ni adalah untuk menentukan daripada segi keselamatan. Maksudnya biarlah selamat sikit lah counter-counter ni. Faham tak? Kita nak ajak ni of course lah orang-orang yang newbie. Okay. So better di permulaan sekali saya akan ajak macam mana nak pilih counter. Jangan main hentam promo je nak pilih counter. Sebab tu saya bagi ciri-ciri counter dan saya ada letakkan counter pilihan pertama, kedua dan sebagainya. Okay. So anda kena monitor counter-counter. Contoh macam supply. Okay. Supply adalah salah satu counter yang memenuhi trend yang kita nak, iaitu uptrend. So kita tengok daripada permulaan volume. So dia adalah uptrend. Okay, nampak naik, sentiasa mencipta new high dalam tempoh 3 bulan ke belakang dan tak pernah turun di bawah permulaan kenaikan. So kita boleh monitor counter ni dan tengok kepada signal apa yang boleh kita masuk. Contoh kita guna indikator MACD contohnya. Okay, waktu bila kita boleh entry? Waktu biru memotong merah. Okay, mungkin juga kita boleh entry menggunakan support resistance. Okay, waktu bila? Waktu dia break resistance. Mungkin juga kita boleh beli dan dengan kadar minimum risiko, iaitu cut loss apabila dia break di bawah support. Okay, mungkin juga kita boleh tengok menggunakan sebarang indikator, volume dan sebagainya. Okay, berbeza dengan penerangan saya di dalam video yang ke-10, okay, ke-11, ke-12 dan 13. Okey, yang mana start daripada video 10 kita dah terangkan bagaimana kita nak entry dalam teknik intraday. Maksudnya kita nak buat intraday ni, okey, dia banyak teknik. Contohnya kita pergi dekat platform. Okey, kita ambil dua contoh counter yang di atas sekali. Okey, macam mana kita nak kesan dia? Kita tak tengok dekat chart Nexus. Kalau kita nak tengok chart Nexus pun just kita nak ambil macam okey, nak confirmkan bahawa dia adakah counter ini selamat? Adakah counter ini berada di dalam ciri-ciri pemilihan counter? Faham tak? Okey, yang macam hari tu saya masuk Parlo. Mesti ada orang tanya, kenapa Parlo? Parlo tu tak ada dalam ni pun. Okey, betul Parlo tak ada dekat dalam ciri pemilihan counter sebab dia tak kena dengan ciri yang kita nak. Tapi dia ada signal untuk intraday. Dan saya hanya tengok untuk monitor. Dia dah break resistance yang lama. Alright, dia dah break resistance yang lama. Tapi kita tak ambil dia sebagai counter watchlist. Sebab apa? Sebab dia belum menepati ciri-ciri yang kita nak. Okey, dan dia belum apa ni? Dia baru sangat lagi. Yang sebelum-sebelum ni saya tak pasti kenapa. Okey, tapi waktu kita tengok pada Parlo tengok pada 11 hari bulan. Okey, kita tengok pada hari Rabu. Alright. So, pada hari Rabu, dia ada satu signal pembelian dalam teknik intraday. Yang mana saya belum share lagi teknik itu. Kita minta komen 6,000. Tapi tak sampai lagi. Tak apalah, saya share juga kat sini. Okey, kita tengok. Di awal pagi, volume yang masuk adalah sebanyak 17,000. Normally, pukul 9 ni saya tak pandang pada volume dia. Okey, normally pukul 9 punya volume saya tak pandang.
Waktu bila saya akan pandang? Pukul 9.30 ke atas ke pukul 10 suku. Tiba-tiba ada satu volume yang mula dekat sini dengan, anda kena tengok dekat sini lah, dengan pembelian sebanyak 15,313 lot, okey, iaitu 97% daripada 15,313 adalah pembelian. Anda cuba ambil kalkulator, 15,313 kali dengan 97% akan dapat lebih kurang 15,000 lot. Okey, 15,000 lot Anda darab dengan 240. Berapa nilai dah? Okey, 15 kali 2. So lebih kurang 300,000. Okey, 300,000 kalau saya tak salah sekejap. Okey, saya cuba dapatkan nilai yang betul lah. Okey, dekat sini 15,313, 97% yang buat pembelian. Maksudnya dia ambil pada best sell. Okey. So, 15,313 kalau kita darab dengan 97%, kita dapat 14,853 unit. Lot. Okey. Ya, lot. So, kita darab dengan 100 dapatkan unit. So, dekat situ saja 1.5 juta unit. Kalau kita darab dengan harga pada ketika itu 24 sen, so 356,000 pembelian pada pukul 9.43. Kemudian ditambah lagi pembelian sebanyak 13,949 lot. Okey. So kalau kita darab pada harga pada ketika itu pula 250. Okey. So 340,000. Tadi dah 350,000. Ni 300,000 lagi. Dekat atas ni pula 34,913. Kalau kita darab dengan 79%, so kita dapat 2759. Sorry, saya betulkan sekali lagi. 34913 kita darab dengan 79%. So kita dapat 27,000 lot ataupun sama dengan 2.7 juta unit. Kalau kita darab pada ketika itu 0.245 harga, dah jadi 675. Okey. Ampun semua kira daripada sini, sini dan sini. Total pembelian untuk 3 minit ini sahaja 943, 944, 945. Okey, 1.2 juta. Jadi kita fikir logik. Kalau dia beli 1.3 juta, 1.2 juta pada ketika ini, agak-agak harga ni, okey, sorry, soalan lain lah saya tanya. Agak-agak lah, kalau dia beli 1.3 juta, dia nak untung ke dia nak rugi? Itu soalan yang paling famous saya suka tanya. Kalau dia beli dekat sini, 3 entry ni dalam masa 3 minit ini, okey, 943, 944, 945. Dia beli 1.3 juta. Agak-agak dia nak bagi duit dia rugi ke nak bagi untung? Dalam otak saya kata dia nak bagi untung. So, saya pun masuk. Teknik ada dekat situ. Okay? More advance saya akan cerita nanti. Alright? So, faham soalan untuk apa? Untuk soalan sahabat kita tadi. Okay? Itu beza dia. Yang mana dekat sini adalah saya gunakan intraday teknik. Yang mana saya ajak untuk macam contoh Asia Apply. Ini adalah untuk general. Okey, maksudnya kita boleh cari, kita dah pilih satu counter yang agak safe, kemudian kita hanya cari teknik apa je yang nak masuk menggunakan counter ini. Okey, yang mana dekat sini kita tengok live dekat platform, volume masuk kita ikut. Bukan main hentam kromo saja. Nah, maksudnya kita tak ambil, oh counter ni hijau, kita pilih. Kan, saya ada pilih counter, saya tak ambil semua. Okey, contoh macam hari semalam. Okey, dan saya rasa anda pun dah dapat tengok saya punya intraday. Setiap hari saya akan tunjukkan kepada, lebih kurang lah, taklah setiap hari. Boleh dikatakan setiap hari. Hari-hari sebelum ni saya dah tunjukkan kepada anda bagaimana cara kita nak masuk intraday. Okey, yang ni pun untuk video yang lepas, Tasmo dah bagi tahu macam mana cara dia kesan counter ni. Dia kesan sebelum counter ni buka lagi. Sebab tu benda ni, okey, kita jangan sombong. Kita belajar saja. Maksudnya, belajar ni tak akan habis. Okey? Yang mana saya share dekat sini adalah asas dia dulu. Tapi saya cukup menitik beratkan benda ni. Sebab apa? Inilah mula langkah kita untuk buat pemilihan counter. Kalau waktu-waktu macam ni, kita dah ambil counter Sumatek contohnya, mampulah. Okey? Sampai kita tak ada, contoh lah, saya ingat pada tahun 2008. Okey? Waktu ketika ni, katalah kita beli dekat atas ni contoh. Tengok naik, kita pun nak beli. So, apa jadi sekarang? Kalau siapa ingat saya dah share pasal video Sumatek ni,
Siapa beli Smartech ni, saya kata apa? Tunggulah 13 tahun belum tentu naik. Sebab apa? Sebab dia sonok tengok waktu ni dia ada kenaikan yang banyak. Walhal waktu ni reversal. Okey, sebab tu saya kata kena belajar. Belajar tak akan habis. Banyak lagi benda. Kan? Ramai yang minta saya share macam mana nak jadi macam tu, macam mana nak jadi macam TJ. Bukan satu benda yang mudah. Okey, kita kena spend masa yang agak lama untuk belajar lebih lagi. Alright? Okey, ni bukan soalan ni, tapi tak apa, saya nak huraikan sikit lah. Okey, ini daripada Superman. Apalah korang ni? Kau belajarlah teknik macam mana sekalipun, saham tetap orang dalam juga yang kawal. Yang menjadi mangsa adalah pelabur runcit. Okey, orang dalam ni banyak bergiat melalui iklan. Okey, dia kata macam tu lah. Sekarang zaman online, hati-hati. Hati-hatilah pelabur baru. Okey, gunalah teknik apapun. Orang dalam makan kenyang dulu, bersantai. Orang dalam juga boleh mengawal emosi naik turun. Jerung dah standby. Okey, saham ni company bankrupt pun Jerung dah standby. Saham ni company bankrupt pun boleh kaya sekelip mata dengan menipu pelabur baru. Okey, tak apa, jangan kecam dia. Mungkin dia rugi banyak lah, itu history dia lah. Okey, so apa yang saya bagi tahu kepada anda di video yang baru saat saya terangkan berkenaan dengan macam mana volume itu naik. Okey, volume itu muncul dan kita dapat kesan. Okey, kita tak boleh pergi dulu daripada Jerung. Jerung akan masuk dulu, kita ikut dia. Okey, tapi janganlah jadi bongok sangat kan. Faham tak? Okey, sampai jadi macam ni. Faham tak? Okey, so ada pergerakan lah, macam contoh harga berubah, kita kena belajar macam mana harga itu boleh berubah. Counter yang boleh ada volume macam mana, yang tak ada volume macam mana. Sebab tu daripada awal lagi saya dah tapis siap-siap dah counter apa yang perlu kita pilih. Maksudnya daripada page pertama hingga page pertama hingga ke page ketiga, sebanyak 150 counter kita dah pilih dah, ikut counter-counter yang ada volume. Okey, so belajar itu penting. Dan belajar kena dengan guru yang betul lah. Saya tak katalah saya betul, tapi anda boleh nilai sendiri. Tapi kalau belajar dengan orang yang tak betul ataupun belajar tak habis, dia jadi macam ni. Okey, tapi jangan kecam dia. Biar pergi kat dia. Lain macam yang keempat ni. Okey, mungkin ada orang kata saya takut. Memang saya takut pun. Tapi bukan saya takut rugi. Rugi tu pun saya tunjuk. Kalau saya buat live, rugi pun saya akan tunjuk. Tapi adalah satu kesalahan atau apa saya tak ingat. Sekiranya saya buat live, okey, seolah-olah saya menghasut orang supaya membeli counter, dia jatuh atau manipulate. Okey, dan saya boleh didakwa, saya boleh masuk lock up, saya duduk dalam penjara. Faham tak? So tak boleh lah, minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh buat live. Okey, daripada soalan Farizul Irni, mohon buat live trade online melalui Facebook Live atau apa-apa platform lain juga tuan, supaya kami tak terlepas peluang. InsyaAllah anda belajar je, satu masa anda akan dapat apa yang saya ajak tu. Dia make more practice. Okey, minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh tunaikan hajat ini. Kalau boleh saya pun nak buat. Cerita dia tak boleh nah. Okey, mungkin video 1 hingga 13 masih dalam bab pengenalan ataupun pusingan awal. So jadi penonton pun tak ramai. Kalau masuk pusingan suku akhir dan ke atas, penonton tentunya akan bertambah sebab teknik dan kepakaran yang lebih advance dapat dipelajari. Contohnya, ramai nak tahu counter mana ada Jerung. Ini cuma pendapat saya. Okey, tu pendapat daripada sahabat kita Huai Liang. So pendapat saya pula, nak belajar biar daripada darjah 1. Kan? Main-main nak belajar pergi duduk tingkatan 5 tu mampu sebab apa? Orang memang dia mentaliti dia nak advance. Dia tak tahu kita ajak video 1 tu pun advance. Yang mana pergi kelas pun tak akan jumpa orang ajak macam tu. Kalau jumpa pun kena bayar. So kita punyalah nak ajak step by step daripada bawah supaya anda tak miss satu pun. Okey, apa-apa benda yang penting dan kita dah tapis, yang tak penting kita tak ajak. Okey, dan saya dah buat satu keputusan, lantak pi lah. Apa nak tengok ke tak mau tengok ke, saya nak share, saya tetap share sampai satu masa saya akan stop daripada share. Okey, ini persoalan daripada Huai Liang yang boleh dikatakan saya ada claim bahawa orang masih
nak play video, nak belajar di tahap yang masih rendah di bawah 30%. Okey, ini pendapat daripada sahabat kita. Tapi daripada pendapat saya juga, kebanyakan orang memang nak cepat gaya. Nak cepat pandai, nak cepat gaya, tapi malas. Sorry lah daripada yang terasa. Okey, untuk soalan yang ke-6. TJ dan Tasma, saya bagi cadangan tuan dapat sediakan ilmu-ilmu ni daripada basic ke advance dalam bentuk pendrive. Saya sanggup keluarkan modal untuk dapatkan ilmu-ilmu ni semua dengan harga berpatutan. Maaf, saya tak ada IG dan FB untuk DM-kan. Okey, so yang ni pun kita pertimbangkan. Bukan pertimbangkan untuk charge, tapi kita pertimbangkan orang-orang yang tak ada Facebook, tak ada media sosial. So, dia tak dapat bantu kami untuk share video, untuk share YouTube. Tapi at least dia ada YouTube untuk study. So far dah okey dah. Okey, bab cadangan nak bayaran tu kami daripada awal-awal lagi. Kalau nak bayar, kami dah charge dah. Okey, so semua orang tahu kami malas lagi kita cerita kata riak pula kan. So daripada segi income tak semua, saya rasa ramai orang tahu. Income saya sendiri pun orang ramai tahu. So kita memang tak mau charge pun. Okay, just kita nak bagi untuk bantu anak bangsa kita. Dan saya tahu ada bangsa lain juga yang join. It's okay, tak ada masalah. Sebab kami tahu yang ramai kena tipu ni anak bangsa kita sendiri. Okay, jadi kita nak perbetul, kita nak share ilmu ni. Tapi itulah, bila kita share benda yang free, orang tak mau hargai. Kan? Macam saya tunjuk daripada 12,000, hanya 2,000 ke 3,000 orang saja yang betul-betul serius. So kita orang tengah fikir macam mana nak bagi 2 ke 3,000 orang yang betul-betul serius ni, nak bagi dia pun lebih advance lagi. Sebab kita tak mau ilmu-ilmu ni leak. Faham tak? Okay, kita tak mau leak. Alright? Sebab benda ni adalah advance. Setiap video yang kita akan share makin advance, makin advance, makin advance. Tapi alangkah kecewanya kami bila orang tak hargai disebabkan benda itu free. Okay, nak charge kau? Kalau nak charge, komen kat bawah. Berapa hampa nak kami charge? Masalah dia, kami daripada awal-awal memang tak mau charge. Kalau kata nak charge, kami dah charge awal lagi dah. Okay, so bukan isu charge dekat sini, bukan isu bayaran, tapi isu keikhlasan. Adakah kami dah tawarkan, kita dah bagi sepenuhnya untuk ajar, adakah anda terima dengan ikhlas? So kami dah ikhlas, anda kena ikhlas jugalah. Kami dah bagi komitmen, anda kena bagi komitmen. Okay, sama-sama bagi komitmen. Dan sedangkan sekarang ni adalah hari Sabtu. Okey, saya masih merekod. Saya masih record untuk nak bagi yang terbaik kepada anda. Habis saya pergi lepak kat rumah, duduk dengan anak-anak saya, bini saya. Betul tak? Tapi saya still spend masa untuk anda semua. Okey? Bahaya soalan ni. Saya letak last sekali. So ada peringatan sikit lah. Okay, Tuan Jamil, saranan untuk intraday berapa counter untuk target income 3K seminggu? Thank you, Tuan. Okay, kawan dia pun main komen. Nak tahu juga, nampak sangat semangat. Okay, saya boleh jawab. Saranan untuk intraday berapa counter, saya boleh jawab. At least kita kena cari 3 counter untuk mengurangkan risiko rugi. Okay, ataupun membahagikan risiko itu. Okay, nak dapat income 3K seminggu kat tu, saya nak marah. Ni investment, bukan pekerjaan. Kalau nak income 3,000 seminggu, kena pergi berniaga, kena pergi buat kerja. Invest, ada bonus. Tak ada, kita kena terima hakikat. First kali, kita nak trade, kita kena pakai duit lebihan yang memang kita tak pakai untuk kawal kita punya emosi. Kita tak boleh guna duit untuk bayar kereta, bayar rumah, nak pakai dulu untuk intraday. Dengan harapan, dapat untung tu boleh beli benda lain, boleh pergi bercuti. Jangan harap. Okay? Sebab rugi yang akan datang. Sebab yang first kali kita kena letak emosi kita dalam keadaan yang terkawal. Kontrol lah. Okay. So kita tak mau nak bajet seminggu dapat 3,000. Jangan. Dapat bonus. Okay. Apa-apa pun mesti guna duit lebihan yang anda tak pakai. Okay. Yang memang kalau hilang duit tu, loss ke semua duit tu pun okay. Faham tak? Baru mental emosi kita terkawal. Alright. So, saya tak menggalakkan dan saya memang marah gila-gila orang nak target dapat income berapa. Sebab ni bukan pekerjaan nak dapat income. Kalau nak dapat income 3K seminggu, kita ada cara lain. Kita boleh ajak macam mana nak berniaga, macam mana nak buat kerja. Okay? Untuk invest, untuk intraday apa semua, saya tak akan ajak macam mana nak dapat 3K seminggu. Even saya boleh buat. Okay? Saya percaya saya boleh buat. Tapi anda, saya tak apa yakin. Maksud dia jangan nak harap sangat benda ni. Okay, so nak 3K seminggu dengan kerja, dengan berniaga, saya boleh ajar.
Dengan trade, minta maaf banyak-banyak. Jangan letak imagine benda tu dulu. Okey? So, guna duit lebihan yang ada, insyaAllah. Sikit demi sikit anda akan belajar sesuatu. Okey? So, itu saja soalan yang saya boleh jawab. Untuk kali ini 7 soalan. Saya akan pilih lagi soalan-soalan lain, okey, untuk sesi soal jawab pada video yang akan datang. Okey, terima kasih sebab luangkan masa. Okey, sila drop komen dekat bawah. Okey, sebarang soalan yang anda ingin tahu ataupun sebarang cadangan untuk cadangkan kepada saya. InsyaAllah nanti kita akan jawab. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.